Salam sejahtera dan salam Sarawakku sayang, bersama saya Grace John Lee. Tumpuan berita, Tuan Yang Terutama TYT yang di-Pertuan Negeri Sarawak, Tun Pehin Sri Abdul Taim Mahmud menerima kunjungan hormat daripada Pertubuhan Kebajikan Islam Perkim Sarawak di Demak Jaya di Kuching pada Selasa. Kunjungan hormat diketuai Timbalan Pengerusi Perkim 1 Datuk Sri Rohani Abdul Karim dan Timbalan Pengerusi Perkim 2 Datin Noraini Hussein bertujuan menjemput Tun Taib merasmikan Mesyuarat Agung Tahunan ke-35 Perkim bahagian Sarawak yang akan diadakan di Sibu pada 29 April 2023. Antara lain, kunjungan hormat tersebut juga bagi menjemput Tun Taib menyempurnakan Majlis Makan Malam dan Majlis Pelancaran Buku Perkim bahagian Sarawak 1989 ke 2022 dan Hala 7 Strategi Perkim 2023 hingga 2027 pada sebelah malamnya. Pada hari terakhir iaitu 30 April 2023, Perkim akan mengadakan diskusi membentangkan strategi Perkim yang dijangka akan dihadiri seramai 200 orang termasuk pemerhati. Sehingga kini, Perkim bahagian Sarawak mempunyai 21 cawangan dengan keahlian sekitar 5,000 orang yang hanya dihaskan untuk wanita sahaja. Laporan seterusnya, Lembaga Pembangunan dan Lindungan Tanah LCDA menyerahkan zakat perniagaan sebanyak RM2,105,307 kepada Tabung Baitul Mamal Sarawak (TBS). Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Mazuhari Tun Datuk Abang Openg telah menyaksikan penyerahan zakat perniagaan tersebut di antara Pengurus Besar LCDA Datu Mona Liza Zaidil kepada Pengurus Besar TBS Datu Abang Muhammad Shibli Abang Muhammad Naili pada Majlis Iftar Daruhana 2023 di Pusat Convention Borneo Kuching pada Selasa. Dalam majlis sama, Premier Sarawak dan isteri Puan Sri Dato' Amar Juabani Tun Tuanku Bujang turut menyampaikan sumbangan Hari Raya berjumlah RM10,100 kepada 101 penerima yang terdiri daripada anak yatim dan orang kurang upaya dari 13 kampung dalam kawasan projek Daruhana. Turut hadir Timbalan Menteri Perancangan Bandar, Pentadbiran Tanah dan Alam Sekitar Sarawak, Datuk Len Talif Saleh, Timbalan Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Sarawak, Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi, Timbalan Menteri Industri Makanan, Komoditi dan Pembangunan Wilayah Sarawak, Martin Ben dan Div-Div kenamaan yang lain. Majlis itu merupakan sebahagian daripada tanggungjawab sosial korporat CSR tahunan LCDA untuk memberi sumbangan kepada masyarakat bagi meringankan beban mereka yang tidak bernasib baik pada bulan puasa ini dan untuk persiapan sambutan Hari Raya Aidilfitri. Seramai 540 tetamu termasuk kaki tangan LCDA, ketua-ketua masyarakat kampung seberang hilir, ketua-ketua jabatan daripada agensi berkaitan, petugas media dan pihak berkepentingan yang terlibat dalam pembangunan semula Daruhana turut hadir dalam majlis tersebut. Pengisian majlis termasuk solat maghrib, isyak dan tarawih secara berjemaah. Perkongsian selanjutnya di Miri, seramai 1,002 orang penerima bantuan Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM di bahagian Miri menerima sumbangan sempena Hari Raya Aidilfitri tahun ini menerusi program Sejambak Kasih. Menurut Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Sarawak, Datuk Sri Fatimah Abdullah, daripada jumlah itu, seramai 100 orang menerima manfaat tambahan yang mana mereka akan mendapat sumbangan hamper daripada Hotel Dynasty Miri bernilai RM150 bagi setiap hamper. Yang seperti ini menunjukkan keprihatinan kerajaan terutama bagi klien-klien Jabatan Kebajikan Masyarakat yang menerima bantuan keuangan bulanan dan musim perayaan, jadi yang merayakan Aidilfitri, jadi kita akan terima 100 lebih pada bulan yang ekstra. Dan kalau kita dijemput untuk majlis seperti ini, kita dapat hamper. Yang ada dalam majlis seperti itu tidak nerima RM100 ekstra aja di kredit dalam akaun, tapi adalah nerima hamper. Beliau berkata demikian dalam Majlis Sejambak Kasih Aidilfitri 2023 di Miri pada Selasa. Datuk Sri Fatimah memberitahu Hotel Dynasty Miri ini telah bekerjasama dengan JKM Sarawak selama 21 tahun bagi melaksanakan program jalinan kasih untuk membantu golongan yang memerlukan. Kami sangat berterima kasih kepada Mr. Tony Pui dan Dynasty Hotel kerana kerjasama yang telah dijalinkan sekian lama sudah. Hubungan antara Dynasty Hotel dengan JKM
Dan tentu sekali ia banyak memberi manfaat kepada penduduk-penduduk di kawasan Miri ini. Setiap tahun 100 orang dapat manfaat ya untuk satu majlis. Dalam satu tahun 3 gig majlis diadakan. Sejambak kasih Tahun Baru Cina, sejambak kasih gawai, sejambak kasih Aidilfitri. Masih dengan paparan Miri, pengubah suaian kecil akan dilaksanakan di semua taman lalu lintas seluruh Sarawak bagi membuat persediaan awal untuk pertandingan taman lalu lintas atau traffic garden bermula tahun ini. Menteri Pengangkutan Sarawak, Datuk Seri Lee Kim Shin berkata, kementeriannya dengan kerjasama Jabatan Keselamatan Jalan Raya Negeri Sarawak kini sedang meninjau keadaan taman lalu lintas sedia ada. But that's why we are looking at the traffic garden, the condition of the traffic gardens. Like Miri, I think is quite easy. We just do some minor changes in design because part of it already being used as a jogging track for the park, and also some maintenance and do a bit of upgrading that we can hold the gram here. Ditemui semasa melakukan tinjauan di Taman Bulatan Miri pada Isnin, Datuk Seri Lee berkata, antara penambahbaikan yang akan dilaksanakan di taman tersebut termasuk mengecat semula struktur bangunan dan lalu lintas, membina semula papan tanda lalu lintas serta menurap semula laluan traffic games. Selain itu, tambahnya 5 buah lagi taman lalu lintas di Kuching, Bintulu, Sibu, Sarike dan Sri Aman juga akan menjalani pengubah suaian kecil dalam masa terdekat. Manakala di Bintulu, satu mini lab agensi pembangunan Rascom Rasda telah diadakan bagi merancang aktiviti pembangunan untuk kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Kakus. Menteri di Jabatan Premier Sarawak, Datuk John C. Ketayam memberitahu, perancangan tersebut meliputi jangka masa 5 tahun. Jelasnya, selain pembangunan infrastruktur, konstituensi Kakus juga memerlukan peningkatan ekonomi melalui bidang pertanian. Beliau berdemikian ketika berucap dalam mini lab tersebut di Bintulu pada Isnin. Sementara itu, Pegawai Daerah Tatau Jabang Juntan memberitahu, kewujudan Rasda dapat mempercepatkan transformasi pembangunan bagi setiap kawasan di bawah tanggungjawabnya termasuk Daerah Tatau dan Dun Kakus khasnya. Tambahnya, terdapat 89 projek yang dicadang untuk dilaksanakan di bawah Rasda bagi konstituensi tersebut. Beralih dengan laporan berikut, persekitaran daerah Bau harus sentiasa bersih bagi mencapai matlamat Greater Bau menjelang tahun 2030. Demikian menurut Timbalan Menteri Pengangkutan Sarawak, Sungai dan Laut, Datuk Henry Jinip. Ujarnya, usaha dalam mencapai matlamat ini harus diteruskan kerana jumlah populasi penduduk Bau kini sekitar 72,000 orang dan semakin bertambah. Now we have 72,000 people, and I believe the population keep on growing because more people come back to Bau. We have a good road coming up. Bau is growing. Property in Kuching is expensive, growing and growing, price fluctuation. I believe Bau is still the best place to live in. 10 years time, more and more housing coming up. The population, the business, residential, be it commercial, government office will continue to grow. Now, everybody will produce rubbish. Be it paper, be it can, be it plastic, anything, or household waste. This is common. Certain area you have more waste, certain area you don't have waste at all. But in every corner of the district or the kampung, we bound to have waste. If we don't have a good facilities of collecting all this waste, then all this waste will be elsewhere, and that will make Bau untidy. Beliau berkata demikian semasa berucap pada Majlis Pelancaran Trak Pengangkut Sampah Baharu kepada Majlis Daerah Bau MDB di Bau pada Selasa. Datuk Henry yang juga adu tasik biru berkata, dengan adanya trak pengangkutan sampah baharu ini akan membantu memperbaiki lagi mutu perkhidmatan bagi mengangkut sampah di sekitar Bau. Dalam pada itu, beliau amat berpuas hati terhadap komitmen diperagakan ahli-ahli Majlis MDB dalam memastikan sisa buangan sampah sentiasa dibersihkan walaupun pada musim perayaan. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya, Grace Chon Lee. Berita lebih lanjut boleh dapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS channel di YouTube. Sebelum mengakhiri buletin UKAS, saksikan sorotan Majlis Iftar Darhana 2023 di Pusat Convention Borneo Kuching PCCK. #menyebar fakta. Salam UKAS.